Assalamualaikum. Dalam video kali ini kita akan teruskan perbincangan kita dalam subtopik 4.2. Yang ini saya akan bincangkan tentang bagaimana untuk kita apply Newton's second law. Yang ini learning outcome 4.2. Dalam Newton first law, kita ada satu konsep yang dipanggil sebagai equilibrium. Dan soalan-soalan yang berkaitan dengan equilibrium di dalam physics modul adalah daripada nombor 6 sehingga soalan nombor 10. So ada banyak example yang berkaitan dengan equilibrium kerana konsep equilibrium ini penting dan ini adalah soalan yang popular, dan saya harap setiap daripada apa yang saya bincangkan dan setiap saat dalam video ni pelajar-pelajar semua dengar dan salin, dan sekiranya tak faham boleh tanya soalan dengan spesifik apa yang kamu tak faham. Yang penting kita jangan skip video ni sebab ianya amat penting. Jadi untuk kita menyelesaikan masalah equilibrium ada 4 kaedah. Dan sebenarnya 2 daripada step ini telah pun kita bincangkan sebelum ini. Step yang pertama kita identify forces. Ini learning outcome 4.1a. Dan step yang kedua adalah kita draw free body diagram. Ini adalah learning outcome 4.1b. Dan pada minggu lepas kita dah bincang tentang free body diagram dan identify forces selama hampir 3 jam. Apa yang kita nak fokuskan di sini adalah bagaimana untuk kita apply condition for equilibrium. Now, equilibrium bermaksud the net force on the object is zero. Sama ada objek itu bergerak ataupun tidak, sekiranya net force pada objek itu zero, kita boleh kata sum of fx is equals to zero dan sum of fy is equals to zero. So, bagaimanakah kita nak apply konsep ini dalam soalan example 6 sehingga example 10? Kita akan tengok dan bincangkan setiap soalan. Okay, so step yang keempat kita akan tengok bagaimana kita selesaikan dalam example 6. Dalam example 6, soalan dia berbunyi, Hafiz, Daya and Aina find 3 ropes tied together with a single knot and decide to have 3-way tug of war. Okay, so Hafiz, Daya dengan Aina ni petang-petang dia berjalan, berjoging. Tiba-tiba jumpa 3 tali dan 3 tali tu diikat antara satu sama lain dengan satu simpulan. Jadi mereka bertiga ni tak ada kerja, bila dah nampak tali terikat, mereka pun nak main tarik tali. Tu cerita dia. So 3 orang pelajar matrikulasi Johor ni nak main tarik tali. Okay, so dikata kat sini yang pertama sekali, Aina pulls to the west with 100 Newton. So kita lukiskan vektor Aina. So again kita boleh lukiskan free body diagram, dan simpulan tali itu kita represent sebagai dot. Okay, so Aina kita boleh labelkan sebagai F1. Okay, so 100 Newton, while Hafiz pull to the south with 200 Newton. So kita ada Hafiz tarik ke bawah with 200 Newton F2. So right now we have F1 is equal to 100 Newton. Now nanti kita tengok direction dia. Sekarang ni saya tak nak substitute lagi negatif atau positif dia. Okay, nanti bila dalam table nanti kita akan substitute positif dan negatif. Okay, manakala F2 pula sama dengan magnitude dia sama dengan 200 Newton. So itu Hafiz tarik. Soalan dia, how hard and in which direction? How hard ni merujuk kepada magnitude of force yang Dayah kena tarik. Okay, berapa kuat dia kena tarik. And in which direction, mana arahnya? Sepatutnya Dayah tarik. Should Dayah pull to keep the knot from moving. So perkataan to keep the knot from moving menunjukkan
untuk menjadikan simpulan itu tidak bergerak. Okay. So, kita nak elakkan simpulan itu bergerak. Maksudnya, sum of F must be equals to 0. Sum of Fy is equals to 0. Sum of Fx is equals to 0. Okay. So, we know that sum of F is equals to 0 Newton. Jadi, mana arah dayah nak tarik supaya tali simpulan ini tidak bergerak? Okey, kalau kita tengok free body diagram yang sedia ada sekarang ni, secara logiknya, saya boleh katakan dayah perlu tarik ke arah sana. F3. Supaya tali ini tak bergerak untuk melawan F1 dan juga F2. Jadi, dayah kena tarik di antara X dan Y komponen. Ini berdasarkan pengalaman saya lah. Okey, tapi mungkin ada pelajar yang tak mempercayai benda ni ataupun tak nampak. Maka untuk kali ini kita lukis saja F3 terlebih dahulu dan nanti kita akan buktikan dengan calculation. So, bagaimana kita nak cari magnitude F3? Itu yang pertama. Dan bagaimana kita nak cari angle theta? Pasal dia minta direction. So, bagaimana kita nak cari dua benda ni? Kaedahnya hampir sama dengan adding vector by component yang telah pun kita belajar dalam topik yang pertama, iaitu soalan 12. Boleh tengok balik soalan 12, bagaimana kamu add vector by component. Adding vector by component adalah satu kaedah untuk kita tambah 3 vektor. So, contohnya kalau kita dah tahu F1, F2, F3, nak cari berapa net force dia, maka kita tambahkan F1, F2, F3 ini secara komponen. Okey, tetapi sekarang ni kita tidak ada F3 dan kita tidak ada theta. Ini berbeza dengan adding vector by component. Yang kita sudah tahu sekarang ni adalah net force sama dengan kosong. Kita bukan nak cari total force, tetapi kita dah tahu total force. Yang kita nak cari adalah force F3 ini berapa. Okey. So, masih lagi kita kena selesaikan soalan ini dalam bentuk table. Okey, mungkin lama-lama nanti mungkin pelabari dah cakap, mungkin tak nak lukis table, itu terpulang, tapi itu kalau dah cakap. Sepanjang semester 1 ini saya nak semua soalan yang berkaitan dengan chapter 4 kita selesaikan dalam table. So, table seperti biasa ada force, ada X komponen dan ada Y komponen. Hasil tambah X komponen dan Y komponen kerana objek ini in equilibrium tidak bergerak. Hasil tambah dia sum of Fx kita dah tahu 0 Newton. Sum of Fy kita dah tahu 0 Newton because of equilibrium. So, apa yang kita nak isi pada bahagian kolom F ini? Kita nak isi F1, F2 dan F3. So, ada F1, F2 dan juga F3. Okey. F3 adalah satu benda yang kita tak tahu dan kita nak cari. Ianya adalah unknown. Therefore, F3x unknown, kita cuma letakkan simbol F3x. Berapa value? Tak tahu. Kita nak cari F3y, kita letak F3y unknown. Sebab kita tidak tahu, tetapi simbolnya mesti kita letak dalam table. Bagaimana pula dengan F1? Okey, so sebenarnya soalan ini adalah soalan yang simple kerana F1 sudah berada pada X komponen dan F2 sudah berada pada Y komponen. So, F1 magnitudenya 100 Newton to the west. Dalam axis ini kita nampak bahawa F1 ke kiri. So, kalau ke kiri, maka kita kata F1x is equal to negative 100 Newton. Now, since F1 berada pada X komponen, F1 tidak berada pada Y komponen ataupun F1 tidak berada di antara X dan Y komponen, maka kita kata Y komponen bagi F1
sama dengan 0 Newton. Manakala bagi F2 pula, F2 berada pada Y component, F2 tidak berada pada X component ataupun tidak berada di antara X dan Y component. So, kita boleh kata F2X is equals to 0 Newton. Dan melalui diagram ini kita dapati bahawa F2 is in downwards direction ataupun south. So ke bawah. Okay, dalam axis kita, therefore F2y is negative 200 Newton. Okay. Ingat, kita nak cari F3x dan F3y. Okay, sebab kita nak cari value F3 dan juga value theta. So, sekarang ni macam mana nak cari F3x dan F3y? Kita selesaikan mengikut komponen. So, daripada X komponen, saya ada F1x plus F2x plus F3x is equal to 0. So, I have negative 100 plus 0 plus F3x is equals to 0. Okay, ini hasil tambahnya, sum of x. So, therefore, I have F3x is equals to 100 Newton. That is from X component. From Y component, okay, we have F1y, okay, for sum of Y component is equals to F1y plus F2y plus F3y, and that is equals to 0. So I have 0 minus, okay, F2y is negative 200 plus F3y is equals to 0. So F3y is equals to 200 Newton. So, ini belum habis lagi. So, sekarang ni kita sudah ada X component of F3 and Y component of F3. Now, if I want to draw F3X and F3Y in the diagram, so sebenarnya F3X ada pada X component dan F3Y ada pada Y component. Untuk dapat cari F3, F3 is the resultant force between F3X and F3Y. So to find the resultant for F3, we simply use Pythagoras theorem. F3 is equals to square root of F3x squared plus F3y squared. So I have square root of 100 squared plus 200 squared, and I end up with F3 is equals to 223.6 Newton. So that is the magnitude of F3. Now, how about the direction of F3? Now, as usual, angle theta can be calculated by using inverse tangent y over x. So, I have angle theta is equals to inverse tangent of 200 over 100, and angle theta kalau kita kira 63.43 degree. Now to state the direction, kita tengok F3 is above positive x-axis. So how do we know that it is above positive x-axis? Because both
f3x and f3y are positive, so we can conclude that vector f3 is 63.43 degree above positive x at z. So that's all for this video. Saya harap semua salin, dan pada video yang seterusnya kita akan bincangkan example 7, dan saya harap pelajar-pelajar semua bersabar dan terus berusaha untuk cuba fahamkan konsep equilibrium. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.